Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak didik di luar sana? Saya doakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Baiklah, bersama saya sekali lagi Cikgu Ju dalam slot Bahasa Melayu KSSM tingkatan 5. Kali ini saya bawakan dalam slot seni bahasa iaitu novel Bima Sakti Menari, siri kedua iaitu cara menjawab soalan novel. Baiklah, kita lakukan sekarang. Okey, terlebih dahulu saya akan rujuk kepada DSKP kita iaitu yang pertama, standard kandungan 3.5, menulis dan mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik. Standard pembelajaran 3.5.2, menulis untuk mengolah dan menghubung kait maklumat daripada pelbagai sumber bagi menghasilkan penulisan dan bahan grafik dengan menggunakan ayat yang gramatis dan penanda wacana yang sesuai. Jadi objektif kali ini ialah pada akhir pelajaran, murid dapat menghasilkan satu penulisan dan bahan grafik dengan menggunakan ayat yang gramatis. Okey, kita masuk slot markah dan bentuk soalan novel terlebih dahulu. Okey, beberapa perkara penting yang perlu kamu semua tahu iaitu soalan novel ini merupakan bahagian B pemahaman iaitu soalan nombor 8. Dan terdapat dua soalan yang diuji. Markah keseluruhan ialah 10 markah dan kombinasi markah untuk soalan 1 dan ceraian soalan 2 tidak tetap. Dan seterusnya bagi markah bahasa pula, soalan ceraian 1 tidak ada markah bahasa yang khusus tetapi berdasarkan deskripsi pemahaman. Dan untuk ceraian soalan 2, markah bahasa maksimum 2 markah secara holistik. Dan seterusnya bentuk soalan pula, ceraian 1 untuk soalan nombor 8 ini ialah pemahaman petikan novel berdasarkan petikan sebuah novel daripada mana-mana novel 4 zon yang dikaji. Dan panjang petikan tersebut antara 100 hingga 120 patah perkataan. Manakala untuk soalan ceraian 2 pula terdiri daripada soalan pemikiran kritis berdasarkan kepada novel yang dikaji mengikut zon. Okey, baiklah, sekarang kita masuk kepada bahagian contoh soalan ceraian 1 dan jawapannya. Okey, untuk pengetahuan semua, pemahaman novel ceraian 1 ini berdasarkan sebuah novel dari mana-mana novel 4 zon yang dikaji. Sama ada tingkatan 4 maupun tingkatan 5. Okey, baiklah, saya bacakan contoh soalan ceraian 1 yang diambil daripada novel Bima Sakti Menari. Okey, saya bacakan arahannya terlebih dahulu. Baca petikan novel di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey. Jika mengikut deskripsi tugasnya, Nurul Hafsah sebagai seorang pegawai sains yang mempunyai ijazah sains kepujian dalam bidang fizik bertanggungjawab mengurus tadbir dan menyelia semua urusan berkaitan pentadbiran Balai Cerap Sultan Salahuddin, termasuklah merancangkan dan melaksanakan program penyelidikan astronomi dan sains angkasa secara rutin. Dia juga sepatutnya memantau, menyelenggara dan mengawal sistem teknologi maklumat serta mengumpul data-data hasil kajian cakrawala di Balai Cerap itu. Menjadi tanggungjawabnya juga nanti untuk membangunkan aplikasi teknologi maklumat berkaitan dengan falak di Balai Cerap. Nurul Hafsah juga bertanggungjawab melaksanakan aktiviti falak termasuk mengesahkan arah kiblat, cerapan hilal rasmi dan bulanan,
program latihan dan juga praktikal falak serta mengadakan program promosi dan publicity Balai Cerap. Okey, jadi soalannya mudah saja, iaitu ditandakan soalannya ialah huraikan bidang tugas Nurul Hafsah. Okey, di sini diberinya 4 markah. Jadi kalau 4 markah bermakna saya galakkan kamu semua memberikan 4 isi. Okey, baiklah. Saya berikan contoh jawapan soalan ceraian satu novel dan saya nak anda semua melihat huruf yang berwarna merah, iaitu penanda wacana yang sering digunakan ketika menulis jawapan pemahaman. Okey, apakah jawapannya untuk soalan ceraian satu ini? Okey, ayat mesti gramatis dan lengkap. Elakkan dari kesalahan ejaan. Okey, bidang tugas Nurul Hafsah ialah bertanggungjawab mengurus takbir dan menyelia semua urusan berkaitan pentadbiran Balai Cerap Sultan Salahuddin. Selain itu, Nurul Hafsah juga merancangkan dan melaksanakan program penyelidikan astronomi dan sains angkasa secara rutin. Seterusnya, dia juga memantau, menyelenggara dan mengawal sistem teknologi maklumat serta mengumpul data-data kajian cakrawala di Balai Cerap itu. Akhir sekali, Nurul Hafsah juga bertanggungjawab melaksanakan aktiviti falak termasuk mengesahkan arah kiblat, cerapan hilal rasmi dan bulanan, program latihan dan juga praktikal falak serta mengadakan program promosi dan publicity Balai Cerap. Okey, berikut pula ialah contoh soalan ceraian 2 novel. Okey, saya bacakan contoh soalannya. Jawab soalan di bawah berdasarkan novel yang berikut. Okey, ke-8 novel dinyatakan di sini. Okey, iaitu antaranya Lieutenant Adnan Wirabangsa, Di Sebalik Dinara, Jendela Menghadap Jalan, okey, Pantai Kasih, Songket Berbenang Emas, Tirani, Silir Daksina dan Bima Sakti Menari. Jadi pilih satu novel daripada novel yang anda kaji mengikut zon. Okey? Jadi di sini saya akan fokuskan kepada novel Bima Sakti Menari. Okey, apakah soalannya? Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan sebab pertengahan cerita tersebut menarik perhatian pembaca. Okey? 6 markah. Okey, di sini saya berikan contoh jawapan untuk soalan ceraian 2 novel ini dan saya nak kamu perhatikan ayat yang berwarna merah untuk peristiwanya dan ayat yang berwarna hijau jawapan untuk mengapa peristiwa itu menarik. Okey, semua peristiwa ini berdasarkan kepada pertengahan novel. Okey, berdasarkan novel Bima Sakti Menari karya Sri Rahayu Muhammad Yusof yang saya pelajari, pertengahan cerita tersebut menarik perhatian pembaca. Okey, antaranya, okey, peristiwa pertama, apabila Budiman menemani adiknya Nurul Hafsah berbincang dengan Muhammad Taufik mengenai projek kawasan simpan langit gelap di Perpustakaan Awam Sultan Sarafuddin, Kuala Selangor. Budiman berfikir tidak manis Nurul Hafsah berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Okey, jawapan kenapa menarik? Peristiwa ini menarik perhatian pembaca kerana seorang abang sangat menjaga aurat dan kepribadian adik perempuannya jika bersama lelaki bukan mahram, seperti mana tanggungjawab yang ditunjukkan Budiman terhadap adiknya Nurul Hafsah. Okey, selain itu, peristiwa Nurul Hafsah membentangkan kertas kerja projek kawasan simpan langit gelap di hadapan Menteri Besar dan pelbagai pihak lain termasuk Datuk Johan
Arlington Majid yang menjadi musuh mereka di Dewan Kuliah 1 bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Okay, Nurul Habsah begitu petah menyampaikan hujah sehingga dapat mematahkan cubaan Datuk Johan Arlington Majid untuk menggagalkan projek tersebut. Okey, itu ialah peristiwanya. Dan apakah peristiwa yang kenapa menarik? Okey, peristiwa ini amat menarik kerana seorang anak muda begitu yakin dan petah ketika menyampaikan kertas kerja sehingga berjaya mendapat perhatian dan kepercayaan daripada pihak Menteri Besar untuk menerima kertas cadangan projek kawasan simpan langit gelap. Okey, peristiwa terakhir pula, akhir sekali. Peristiwa Budiman dan Muhammad Taufik dipukul sebagai amaran untuk tidak meneruskan projek kawasan simpan langit gelap. Budiman dipukul ketika melakukan kiraan populasi kelip-kelip di kawasan Sungai Kampung Kuantan. Begitu juga dengan Muhammad Taufik yang parah sehingga terpaksa dimasukkan ke hospital. Okey, jadi peristiwa ini menarik perhatian pembaca kerana anak-anak muda ini tidak gentar dan takut walaupun menerima pelbagai ancaman. Bagi mereka, pemeliharaan alam sekitar di kawasan Kampung Kuantan amat penting agar populasi kelip-kelip tidak pupus. Okey, baiklah, begitulah cara ya untuk menjawab soalan novel Ceraian 2 dan saya rasa boleh memberi manfaat kepada anak-anak didik di luar sana. Okey, baiklah. Jadi sekian saja video PDPC saya bagi menjelaskan soalan novel menengah atas bahasa Melayu KSSM. Semoga paparan video ini memberi pemahaman yang jelas buat anak-anak pelajar di luar sana. Anda digalakkan membaca dan menyemak peristiwa-peristiwa penting dalam novel yang dikaji. Okey, nantikan video seterusnya daripada cikgu sebagai salah satu cara pembelajaran di rumah. Okey, moga video ini memberi manfaat kepada anda semua. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video ini dan jangan lupa menekan butang subscribe sebagai tanda sokongan anda. Bolehlah juga menekan butang suka, komen dan kongsi jika sudi. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi.